Seronok kalau kita hafaz Quran, salli ala Muhammad, dan sambil-sambil berjalan kita boleh baca. Sebab tu tuan-tuan tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehari dia khatam 2 kali dalam bulan Ramadan. Sehari khatam Quran 2 kali. Bulan biasa khatam sekali. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam, 2 kali khatam. Pasal apa? Pasal dia hafal. Sambil berjalan boleh baca Quran, sambil buat ni boleh baca Quran, sambil buat baca Quran boleh khatam 2 kali. Salli ala Muhammad. Seronok tuan-tuan kalau kita bedah. Antara surah yang lain kita kena hafaz, surah apa lagi? Surah Al-Waqi'ah. Rizqi, Mu'ah Rizqi. Nah, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Lagi surah apa nak kena hafal lagi? 10 ayat surah Al-Kahfi. Duduk akhir zaman ni fitnah macam-macam duk main ni. Macam-macam ni sampai tak turun lagi. Nah, Musa Alaihi Muhammad duk bergaduh dah kita ni, tuan-tuan sekalian. Musa Alaihi Muhammad. Faham ni? Okey, tulisan Jawi orang Melayu sama orang Melayu bergaduh, kita pun heran. Kan? Tulisan kita sendiri bergaduh. Tuan-tuan tengoklah Facebook, ini bergaduh siapa? Kita sama-sama kita, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tanglung, kita sama-sama kita bergaduh. Tuan-tuan kat tuan-tuan ni Dan ni saya ingat senang nak panggil menteri main tempat kita, tuan-tuan. Jadualnya padat sangat, tuan-tuan gantung Tanglung aja. Hari ni tuan-tuan gantung Tanglung, esok tuan-tuan turunkan Tanglung tu, lusa 7 orang timai tempat tuan-tuan ni. Memang dia strategi dia macam mana nak panggil menteri main buat perasmian tempat kita, tu cara dia lah ni, kita boleh tahu tak. Kita sekalian sebab yang duk bergaduh pasal itu siapa? Orang kita, sama-sama orang Islam. Fitnah. Ni belum Dajjal turun lagi, tuan-tuan. Maka takut nanti kita duduk di dalam fitnah akhir zaman, maka Nabi SAW suruh kita menghafaz 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi. Apa ya? Salli ala Muhammad. Nah, lagi surah apa lagi nak kena hafal? Surah Sajadah boleh hafal, surah Insan boleh hafal. Salli ala Sayyidina Muhammad. 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi kena hafal. Surah-surah lazim kena hafal. Nah, ni pantang ayah jadi tu imam, baca qul ya qulullah. Qul ya qulullah, qul ya qulullah, qul ya qulullah. Sampai hari tu mak dia duduk dengar, ayah dia duduk macam duduk menghafal surah lain. Idza jaa nasrullahi wal fath. Anak dia duduk dengar ayah dia. Setiap kali ayah dia jadi imam mesti qul ya rakaat pertama, qul Allah rakaat kedua. Hari tu duduk dengar ayah duduk baca idza jaa, duduk macam duduk hafal. Lepas tu anak dia kata dekat mak dia, "Mak, Satgi ayah jadi imam, ayah baca surah lain." Confident ni. Mak dia kata apa? "Aku kenal ayah hang tu." Qul ya qulullah, qul ya qulullah, aku kenal dah ayah hang tu. Dia kata, "Tak. Satgi ayah akan baca surah lain." Ya, dia confident ni. Saya tengok satgi tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah dia pun jadi imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Waladhdallin. Amin. Anak dia. Mak dia kata apa? "Aku tahu ayah hang tu." Duk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, anak dia. Idza jaa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? "Aku kata dah." Terus kena subhanallah. Larat nak pi nanti bawa kuliah kulullah saja, tuan-tuan. Apalah surah lain sama. Bagi kita ni ada kekuatan sikit kita dengan Quran. Sebab kepentingan kita bila kita menghafaz surah-surah dalam Quran ni, waktu kita tak berkesempatan untuk kita buka Quran, kita boleh baca Quran dengan surah-surah yang kita hafaz. Tak sempat nak buka Quran ni, boleh tak kita baca Quran dengan surah yang kita hafaz? Boleh. Cuma kita hilang satu fadilat melihat Quran. Tapi kita masih mendapat fadilat membaca Quran. Faham tak ni? Yang berikutnya tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, memahami Quran, mentadabbur Al-Quran. Tu hak kita Quran untuk kita tadabbur. Tadabbur ni apa? Faham apa yang Allah nak cerita dalam Quran tu. Sayang duk baca saja tapi tak faham apa. Tak faham. Saya dekat madrasah saya terkesan dengan kata seorang ustaz tu. Dia kata, kita dah khatam Quran 30 juzuk dengan tafsir. Jemaah dia khatam 30 juzuk dengan tafsir. Macam mana dia buat? Setiap hari dia baca satu ayat je dengan tafsir. Sehari satu ayat, sehari satu ayat. 6,000 hari habis satu Quran dia baca. Dengan tafsir. Saya seronok, saya buat macam mana? Saya beli kitab tafsir Ibnu Kathir tu.
Saya suruh jemaah-jemaah saya di tempat di kompleks saya tu, di Darul Faizin tu, suruh pekat beli seorang satu. Kemudian setiap hari saya baca satu ayat. Setiap hari saya baca satu ayat dengan tafsir. Setiap hari saya baca dengan tafsir. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Seronok bila kita baca Quran yang kita faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Tuan-tuan, ada dua cara untuk kita faham Quran ni. Yang pertama, dia panggil Shaliat Simat bil kalimat. Baca, kita faham, dia panggil terjemahan Al-Quran. Paling tidak boleh faham lah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Faham dekat tu je lah. Tapi tak memadai sekadar kita faham dia punya tafsiran, dia punya apa? Dia punya terjemahan. Dia kena pi lagi satu lebih tinggi. Dia panggil tafsir Al-Quran. Faham Al-Quran dengan tafsiran. Yang ni kita boleh, jangan pandai-pandai tafsir sendiri Quran, tak boleh. Nabi SAW sebut siapa yang bertafsir Quran dengan akal dia siap dapat duduk dalam neraka. Tak boleh. Salih Asyik Muhammad. Nak tafsir Al-Quran mesti melalui ulama-ulama mufassir, ulama mufassirin. Banyak kitab-kitab tafsir yang ada. Tafsir Jalalain, tafsir Salih Asyik Muhammad, Ibnu Kathir, tafsir Al-Azhar, macam-macam tafsir yang ada. Tuan-tuan boleh buka kitab-kitab tafsir ulama-ulama mufassir ini, tuan-tuan baca daripada situ. Baca pun tak apa dah, boleh faham dah insya-Allah. Walaupun tak disyarah. Yang paling cantik kalau kita duduk, panggil seorang ustaz, suruh dia baca kat kita tafsir Al-Quran. Dia boleh syarah ikut kepada kesesuaian. Baik, sekalian saya. Dan yang terakhir, apa dia? Tuntutan atau hak kita dengan Quran ialah beramal dengan Al-Quran. Saya sedang menulis buku, salah satu buku yang saya sebut tadi, yang disebut tadi ni, doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. InsyaAllah akan keluar dalam bulan ni lah. Saya himpunkan doa-doa, dan 60 doa dalam Quran. Setiap doa tu ada tafsir dia, dan setiap doa tu ada siapa yang membaca doa tu. Jadi saya ambil kisah si pembaca doa tu. Sayyid Muhammad, Nabi Ibrahim, cerita pasal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, cerita pasal Nabi Musa. Seronoklah buku tu. Jadi dia ada 2 jilid. Jilid pertama 30 doa, jilid kedua ada 30 doa. Tuan-tuan doa lah ni dalam proses editing dan nak habis dah. Saya target ujung bulan ni saya nak launch buku ni. Tuan-tuan, kemudian saya pun duk menyusun lagi satu buku yang insya-Allah dalam bulan ni juga, dalam bulan ni saya nak submit. Bulan 3 ni akan keluar, dia panggil Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi SAW. Jadi ada mukjizat Nabi berkait alam, mukjizat Nabi terkait dengan Salih ala Sayyidina Muhammad, tumbuh-tumbuhan, terkait Salih Sayyidina Muhammad, makanan, terkait perubatan, ada mukjizat hebat. Saya terkesan bila saya duk buat research tu, duk buat kajian, duk himpun tu, saya terjumpa satu artikel cerita tentang macam mana amalan para sahabat bila terima satu-satu ayat daripada Nabi SAW. Rupanya para sahabat hafaz Quran. Ramai para sahabat yang hafaz Quran. Ramai para sahabat yang hafaz Quran. Salih ala Sayyidina Muhammad, waktu Quran belum dibukukan. Dan bukan sakat menghafaz Quran. Dia dapat satu ayat, dia hafaz ayat tu elok-elok, dan dia beramal dengan ayat tu, sehingga nanti turun ayat berikutnya, dia hafaz ayat tu dan beramal dengan ayat tu. Hebat tuan-tuan. Dan akhirnya dia dapat khatam 30 juzuk Quran dengan tempoh yang panjang, tapi bukan sakat hafaz, dia juga beramal. Hafaz dan beramal, hafaz dan beramal. Hebat tuan-tuan. Antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita lah ni boleh hafaz Quran 3 tahun. Budak standard, budak Melayu boleh hafaz Quran dalam tempoh 3 tahun. Boleh, standard. Pelajar-pelajar saya boleh hafaz Quran dalam tempoh setahun 5 bulan. Cepat, setahun 3 bulan boleh dapat lah. Ada program yang boleh buat sampai 6 bulan boleh hafaz Quran. Tuan-tuan Ustaz Simat. Tapi lagi cepat, lagi mudah ingat, mudah lupa. Dia masih yang paling cantik tradisional lah. Yang 3 tahun ambil masa, tak apa. Tapi tempoh 3 tahun pun sangat cepat untuk hafal 30 juzuk Quran. Depa dulu para sahabat bukan 3 tahun, 20 tahun hafal Quran. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sama Nabi SAW terima wahyu waktu di Mekah tu, sampai Nabi SAW wafat, duk turun 23 tahun. Dia duk hafaz Quran dalam tempoh 20 tahun, hafaz sikit. Tapi hafaz Quran beramal, hafaz Quran beramal. Hebat para sahabat dengan Al-Quran. Baik tuan-tuan sekalian, tu dia panggil salah satu daripada cara untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah ialah dengan kita menghafaz Quran. Yang berikutnya apa tuan-tuan sekalian? Salih alaihi Muhammad, menyebarkan kasih sayang, muka surat 78. Salih alaihi Muhammad. Nabi SAW menyebutkan, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi oleh Ar-Rahman, ini Allah. Maka sayangilah yang ada di muka bumi, nescaya yang ada di langit akan menyayangi kamu. Tuan-tuan tengok, bila kita sayang kat orang, sebarkan kasih sayang ni, apa kita akan dapat? Allah akan sayang kat kita.